Tak ada. Tak ada, cikgu akan terang one by one sajalah sehingga masa tamat. Yang lain tu awak buat sendiri ya. Okey. Raja menunjukkan ada 2 buah gia yang memutar. Gia besar tu, so maksudnya kita tahu yang besar ini jejari dia 8. Yang kecil punya 5. Okay. Apabila gia kecil itu telah menggunakan satu pusingan, cari sudut dalam radian yang telah diputar oleh titik A pada gia besar. So, rasanya apa kena buat dia? Ataupun soalan ini melibatkan panjang lengkok ke melibatkan luas sektor? Okey, cikgu panggil orang ya. Syamimi, awak rasa soalan ini melibatkan panjang lengkok ke luas sektor? Panjang lengkok. Panjang lengkok. Okey. Okay, ini melibatkan panjang lengkok lah, tak ada kaitan dengan luas sektor. Okey. Nabila, boleh bagi cadangan awak nak buat apa? Bagi idea dulu. Nabila? Cari panjang lengkok G kecil dulu. Okey, cari panjang lengkok G kecil ini. So, jejari kita ada kan? Iaitu 5. Sudut? 360. Okey. Kalau kamu kata 360, cikgu, kita tak boleh pakai rumus yang cikgu tulis inilah kan? Okey, kita pakai rumus. Boleh kejap. So, terpulang kepada kamu. Kalau kamu tadi kata sudut 360, maka awak pakailah yang bawah inilah. Okey? Tapi kalau kamu kata sudut, kalau nak pakai S sama dengan J theta, sudut kamu? 2 pi. 2 pi. Mana-mana satulah ya. Okey. So, mula-mula kita cari dulu panjang lengkok untuk gia kecil itu. Seterusnya, tukar orang. Arisa, rasa you nak buat apa? Bagi cadangan saja. Betul salah tak apa punya? Kalau saya sudah dapat panjang lengkok, sebenarnya bukan panjang lengkok pun, lilitan pun kan. Lilitan gia kecil ini. Lepas tu, Alisa? Ya, sekejap teacher. Idea, bagi idea aja. Apa yang kongsi bersama antara 2 gia ini? Mereka punya sudut sama? Mereka punya jejari sama? Mereka punya panjang lengkok sama? Ataupun apa dia? Sudut sama. Maksud kamu panjang gia kecil pusing berapa, gia besar pun mesti pusing berapa? Kalau kamu kata sudut sama, maksudnya ini pusing berapa, ataupun senang cakap, kalau gia kecil pusing, awak kata sudut sama kan? Katakan sekarang gia kecil pusing satu pusingan lengkap 360 darjah. Adakah gia besar itu akan pusing 1 pusingan juga? Tak kan? Siapa akan pusing lebih cepat? Gia kecil ke gia besar? Kecil. Gia kecil punya pusing lebih cepat. Dia sudah lengkap 1 pusingan, gia besar tak lagi. So, bukan kongsi sudut. Mereka kongsi apa? Apa yang sama di antara mereka? Panjang lengkok. Panjang lengkok. Kamu bayangkan ya, kalau sekarang, kalau sekarang gia kecil ni sudah buat 1 pusingan. So, yang ini pun akan jalan sampai panjang lengkok yang sama lah. Mana? Katakan kita kira ini, jawapan dia, ini jawapan salah, katakan jawapan dia ialah 50. So, mesti yang ini juga 50. Sebab itu tempat sentuh dia kan? Boleh ya? Okey, so dia kongsi panjang lengkok yang sama. So, idea kamu macam nak buat? Selepas awak tahu panjang lengkok untuk gia kecil, seterusnya nak buat apa? Cari sudut ni yang
besar tu pula. Ya, kita akan gunakan semula S sama dengan J theta untuk gia besar. So, berkandung kepada mana satu rumus lebih sesuai dipakai untuk soalan ini? Yang S sama dengan J theta ke theta bagi 360 darab 2 prime J? Mana satu rumus lebih sesuai ataupun sesuka hati aja? Tukar orang. Yusma Imran? Mana satu lebih sesuai? Ikut yang J theta kot. Kenapa? Sebab kita sebab ada sudut dalam radian je. Kot. Kita nak cari, kita sudah ada sudut dalam radian. Berapa? 2 point tu kan je. Itu untuk gia kecil, sekarang gia besar. Tak ada lagi je. Tak ada lagi. So pendapat awak nak pakai rumus yang mana satu? Cuba baca soalan. Lepas tu tengok gambar aja. Ataupun tak kisah mana-mana satu. Mana satu kot. Cuba baca soalan. Apa kehendak soalan? Dia nak dalam radian. So mana satu lebih sesuai? J theta. Okay. So untuk soalan ini kita tak sesuai pakai bawah. Tapi kalau kamu kata kamu saya nak pakai bawah juga, boleh. Tapi nanti tu kena tukar unit lah. Buat apa nak 2 kali kerja kan? Lagi rumusnya lebih rumit. So untuk langkah 2 ini memang lebih sesuai untuk atas. S sama dengan J theta. Alasannya sebab soalan memang nak sudut dalam unit radian. Boleh ya? Okay. Mustaqim. So antara ini S, J theta. Yang mana satu kita sudah tahu? J. Okay, J kita berapa? 5 cm. Kia besar ke kia kecil sekarang? 8 cm. Okay. Kia kita, jari kita 8 kia besar sekarang. Antara S dengan theta. Ada lagi yang kita tahu, Mustaqim? Mustaqim kata tadi? Apa yang kita nak cari? Theta. Theta kita nak cari. So, sudah tahu S tak? S. Tahu? Tahu, tadi kan kita sudah cari. Jawapan ini pergi sini. So, bolehlah kita cari sudut. Boleh ya? Boleh buat soalan satu semua orang? Cuba balik nanti, bukan balik, nanti habis kelas fikir-fikir sekali lagi. Okey, cikgu bagi tips macam ini. Sangat jelas punya tips sebenarnya. Okey, kita pergi kepada soalan 2. Okey, soalan 2A dulu Aminah mula nak buat ulang kaji dari pukul 7. Lepas dia habis ulang kaji, dia dapati jarum jam telah pusing sebanyak 4/5 pi radian. Cari masa dia habis buat ulang kaji. Pukul berapa waktu itu? Ini sebenarnya bukan soalan yang melibatkan panjang lengkok ataupun luas. Ini soalan uji kefahaman kamu. Soalan uji kefahaman kamu. Okey, tengok siapa boleh bagi idea dah. Eddie? Eddie boleh bagi idea? Dia teacher. Soalan 2A. Awak rasa boleh buat apa? Cikgu cakap dulu, ini tak ada kaitan dengan panjang lengkok, tak ada kaitan dengan luas letup. P baru ada kaitan. Dia sebenarnya uji pengetahuan am kamu. Boleh? Tak dapat? Tak pasti teacher. Tak apa. Tapi ada idea sikit kan? Bagi cadangan aja.
Langsung tak ada idea ke? Awak kata tak pasti, bukan tak tahu. Pagi aja, salah tak apa punya. Waktu dia habis pukul 12 teacher. Macam mana awak tahu? Tengok jarum jam. Tengok jarum jam. Hmm. Macam mana nak tengok? Uh, Apa kerja awak lakukan? Awak bukan tengok tahu pukul 12 kan? Tujuh tambah 5 jam je. Okey, awak kata 7 tambah 5 jam. Mana idea itu 5 jam Tatan? Kenapa awak kata 5 jam, bukan 6 jam, bukan 4 jam? Saya Macam kira mana awak kira? Okey. kira satu darah 7, 8, 9, 10, 12 tambah 5 jam. Kira satu-satu. Awak ada tulis sesuatu pada kertas tak? Tangkap gambar bagi saya tengok, saya tak boleh tangkap masuk awak. You WhatsApp saya tengok apa pengiraan awak. Sudah ke belum, Eddie? Kejap. Okey, Eddie, you tentang tulis itu, nanti you tangkap gambar bagi saya. Ada orang lain, ada cadangan lain di mana awak bukan dapat 5 jam, awak dapat benda lain. Kalau awak juga 5 jam, mungkin maksudnya cara pengiraan awak fikir sama macam Eddie lah. Ada orang dapat yang bukan 5 jam tapi dia dapat lainnya. Teacher, Okey. kalau yang 4/5 pi tu saya ubah jadi dari dalam bentuk darjah dulu. Okey, kejap cikgu tulis tu. 4/5 pi radian itu awak tukar kepada darjah. Okey, lepas tu? Lepas tu saya kira macam 30 darjah dia berapa minit dia ambil. 30 darjah. Ah. Macam mana kira? Okey, dari situ awak kira berapa minit dia gunakan kan? Okey, macam mana awak kira? Kalau 90 darjah. 90 darjah. Nanti kan yang jarum yang dekat 12 tu akan sampai kat nombor 3. Nanti. Saya tak jalan kira. Kejap. Yang gerak itu ialah jarum jam, bukan jarum minit. Oh. Okay, so mungkin idea yang sama tapi kita tukar kepada jam lah. Okay. So maksudnya kalau 90 darjah. Maksudnya kalau dia gerak ke satu nombor dia ambil 30 darjah. Okay. Kalau dia 1 jam, dia akan gunakan 30 darjah. Macam mana dapat 30 darjah itu? Saya ikut. Saya tak jalan kira, saya just fikir je. Tak apa. Okay, continue. Macam mana? Awak takkan terus fikir 30 kan? Awak mesti fikir sesuatu. Apa yang awak fikir? Kalau 90, saya tengok yang jarum minit tu. Kalau 90, jarum minit tu akan sampai ke 3. Okay. So kalau jarum jam sampai 3 jam lah kan? Okay. So 3 jam. So 90 saya bagi 3, dapat satu gerakan tu 30 darjah. Okay, boleh? Okay. Lepas tu? Lepas tu saya kira yang 4/5 pi rate tu saya tukar jadi darjah, dapat
Okey, macam tukar 140 kepada darjah? Darab 180 per pi. Okey, darab 180 per pi. Betul idea itu. Dapat jawapan 144 darjah. 144 darjah. Okey, lepas tu? Saya bagi 30 nak dapat berapa gerakan dia tu. Okey. So sekarang awak nak tahu berapa jam tu, awak bahagi 30 sebab 1 jam 30 darjah. So 144 darjah, okey. You bahagi 30, boleh? You dapat apa? 4.8. 4.8 jam. So you dapat 48 jam. Yang tadi Eddie dapat 5 jam. Okey, kejap nanti cikgu sambung daripada you Eddie, you punya idea 5 jam macam mana? Macam kawan inilah, dia terangkan macam mana dia dapat 4.8 tu. Macam ni dapat 5, bisa tangkap gambar bagi cikgu? Ataupun you nak makan? Ada tangkap gambar ni. Okey, cikgu tengok. Daripada pukul 7 saya tambah 1 jam. 1 jam. Maksud saya ialah kenapa you tahu nak tambah 1 jam sebanyak 5 kali? Mana? Sebab cikgu tak pernah kata dia berhenti di pukul 12 kan? So kenapa awak tahu tambah sampai sebanyak 5 kali awak nak berhenti? Bukan 6 kali baru berhenti. Oh. Saya ingat berhenti pukul 12. Oh, sekarang soalan ini tanya bila dia habis ulang kaji. Dia tak beritahu dia habis pukul berapa. Faham? Soalan ini dia tanya awak bila dia tamat buat ulang kaji. Bukan dia beritahu kamu dia tamat pada pukul 12. Teacher, ataupun saya ada lagi satu teacher saya kira. Oh, you ada cara kira lain? Ada satu lagi. 4.45 radian. Dah kejap. Bagi cikgu tulis. Okey, cadangan kedua. Okey, yang ini cikgu buanglah ya sebab kita tak tahu kenapa berhenti 5 jam kan, cikgu buang. Okay. Idea awak yang lain? 45 radian. Okey. Saya darab 5 pi radian pi radian. Saya darab 180 per pi untuk jadi darjah. Okey, sama macam kawan tadi lah ya, dapat darjah. Dapat 144. Okey. Lepas tu saya bahagi 60 untuk dapat minit. Oh, awak nak tahu 144 darjah ialah berapa minit? Darjah pergi kepada minit bukan bahagi. Tadi kata bahagi ke darab? Darab dia, darab. Oh, darab. Okey. So kamu darab 60 sebab kamu nak tahu berapa minit. Ya. Ini sudut punya minit dah. Bukan jam punya minit dah. Yang awak punya minit apa maksudnya? Oh, bukan. Okey boleh So, Okay. kalau kamu darab 60, memang awak dapat minit. Tapi ini minit ialah sudut punya minit. Kan kita biasa contohnya kita tulis 30 darjah 40 minit. 30 darjah 40 minit. Okey, ini punya minit dengan masa punya minit lain walaupun ejaan dia sama. Okey, satu untuk sudut, satu untuk jam Okey, so cikgu terpaksa buang idea ini. So you nak sambung lagi daripada idea ini ke? Tidak je, saya fikir balik. Okay, tak apa. Cikgu pakai kawan punya lah. Tadi seorang lagi. Sebenarnya dia punya kawan. Mula-mula sama kan. Sampai sini kamu sama sebenarnya. Ambil unit darjah. Ambil sudut dalam unit radian. Kita tukar kepada darjah dulu. Okay. Kita tukar kepada darjah dulu. Lepas tu kawan kamu pergi tukar kepada jam. So untuk tukar kepada jam, dia pakai faham macam ini. Kalau ikut kita tengok jam kita katakan daripada pukul 12 sampai pukul 3. 3 jam di situ dia ambil 90 darjah. So kawan kamu kata cikgu 90 darjah mewakili 3 jam. Maka 1 jam 30 darjah lah. Okay. So selepas tu dia pergi fikirkan
144 darjah itu berapa minit? Dan dia dapat jawapan 4.8. Boleh, idea ini boleh. Idea ini boleh. Nanti cikgu terangkan satu lagi cara buat. Tapi kawan ini pun tak salah. Okey, kawan ini boleh sambung. Selepas awak dapat 4.8 jam, belum habis jawab kan? Sebab cikgu tanya, bila dia habis buat ulang kaji? Tambah. Ditambah. So maksudnya, kejap. Cikgu Puan, ini cikgu Puan idea you sebab sama dengan kawan atas kan? Okay. Okey. Okay. So cikgu sambung daripada 4 jam ini 4.8 jam ini. Okay. So, okay, you tambah. Maksudnya 7 tambah dia. Betul ke? Siapa yang cakap sebenarnya? Saya Saya tak dapat nama you. Siapa? Dini. Dini ya. Okay. Dini, awak kata 7 tambah 4.8 lah. So, contohnya saya dapat 11.8. Tapi itu sebenarnya pukul berapa? 11.8 minit? 11.80 minit? 48 tu 4 jam 48 minit. So nanti Okey. jadi 11.48. Sekejap. Dini you kata 48 jam itu ialah 4 jam berapa 48 minit? 48. Kenapa tahu 48? Darab Mana 60. Okey. Darab 60. Ya, betul. Berani sikit, betul. Okay? Memang betul Okey. Sebab kita ini 0.8. So 0.8 jam kita darab 60. Kita dapat berapa minit? So nanti bila kita tambah, okay, kita ialah ambil pukul 7 pagi, kita tambah 4 jam 48 minit. Jangan sebut jawapan. So kita dapatlah jawapan dia. Jangan sebut. Sudah sampai dalam kata akhir kawan kamu buat sendiri. Betul. Teacher. Ha. Yang pasal 90 darjah sama dengan 3 jam tu, saya fikir je macam mana nak buat dalam bentuk ayat. Tulis macam tu je boleh ke teacher? Dapat markah? Nanti cikgu akan betulkan. Cikgu akan betulkan. Okay. Hanya sekarang cikgu nak beritahu idea awak ini betul lah. Hanya yang kawasan tengah-tengah itu macam nak tuliskan. Sebenarnya awak boleh tulis macam ini. Okay. Tulis ikut apa yang awak faham. Okay. 90 darjah sama dengan 3 jam. So 1 jam sama dengan 30 minit. Okay. Maka 144 darjah akan sama dengan 144 tadi you buat apa? Bahagi 30 jam. So sama dengan 4.8 jam. Okay. Itu cara awak buatlah tulisan itu. Okey teacher. Okey. Boleh Sebenarnya satu lagi kamu boleh buat. Idea ini tak salah, Betul. Dalam latihan ke AZ memang boleh buat macam ini. Okay. Tapi cikgu bagi satu next cadangan Kita terus kaitkan hubungan darjah dengan jam. Okey. Dalam kita punya crop itu, jam dinding ini, satu pusingan. So berapa darjah? Satu pusingan lengkap berapa darjah? 360. Okey. Bila jam kita pusing 360 darjah, jarum jam itu telah melalui berapa lamanya? Satu pusingan lengkap. 24 jam? 12 jam? Okey, 12 Sebab kita satu hari jam dinding sebenarnya 2 pusingan 12 jam. Lepas tu sekarang awak nak 144 darjah kan? So dia sama dengan ini. Awak buat cross macam ini. 144 darab 12 bahagi 360. Kalau kamu kira jawapan ini serupa macam kawan kamu.
Okay, awak boleh kira sekarang. Jawapan ini, walaupun nampak lain sangat kan, tapi jawapan ini sebenarnya sama dengan jawapan ini. Betul? 48. Betul. Okay. Terpulang kepada cara kamu tengok. Yang pentingnya sekarang kamu kena tengok apa hubungan antara darjah dengan masa, dengan jam. Okay. Macam saya dah nampak satu pusingan lengkap 360 sama dengan 12 jam. Macam kawan Dini yang nampak ialah dia nampak dulu 90 darjah ialah 3 jam. Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya Dini kalau ini awak nak buat macam ini pun boleh. Ini tak payah. Kita boleh terus buat saja cross macam ini. So maksudnya 140 darab 3, kita ambil dua ni, kita bahagi 90. Apapun dapat 48. Oh, okey. Sebenarnya banyak yang pertukaran unit kita ialah pegang ini tau. Banyak. Hanya kita tak perasan selama ini. Okey, contohnya. Contohnya kita seminggu 7 hari. Kalau cikgu tanya awak, cikgu kerana awak 5 minggu ada berapa hari? Macam kita buat? 5 minggu berapa hari? Kita darat 7 kan? Waktu sekolah rendah awak hafal macam ni. Cikgu 5 darat 7. Tapi sebenarnya dia, kenapa 5 darat 7? Dia datang daripada ini tau. Yang 5 darat 7. Tapi sebenarnya dia, kenapa 5 darat 7? Dia datang daripada ini tau. Okay. Yang kita buat satu cross, yang anak panah dua-dua ada nombor punya. Anak panah ini kalau kamu tengok dua-dua hujung ada nombor kan? Itu kita darab. So kita pun buat 5 darab 7. Bahagi dengan nombor yang tertinggal itu 1. Tapi sebab dalam matematik bahagi 1 tak payah buat. So itu lama-lama kita kata 5 darab 7. So ni yang kita hafal selama ini. Kilometer pergi meter, meter pergi sentimeter. Semua pegang ini. Kamu tengok cikgu bagi contoh lain. Okey, contohnya kita ambil satu yang kilometer punya. Okey, kita tahu 1 kilometer sama dengan berapa meter? Oi, jangan ini pun lupa. 1 kilometer berapa meter? 1000. 1000 meter. Okey, katakan sekarang soalan saya ialah 580 meter ialah berapa kilometer? Macam mana kamu buat? meter. Awak gunakan cara biasa awak buat. 580 meter kalau tukar kepada kilometer? Bahagi 1000. Bagi berapa? 1000. 1000. Ini kita hafal kan? Kalau kilometer pergi meter darab 1000. Kalau meter pergi kilometer kita bahagi 1000. Sebenarnya kita boleh pakai teknik ini Mula-mula awak tuliskan hubungan dia. Contohnya 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okey, sekarang soalan bagi saya 580 meter. Cikgu akan tulis di bawah unit yang sama punya. So cikgu akan tulis di sebelah sini. Okay? Unit yang sama itu tulis pada sebelah yang sama. So kamu tengok cikgu buat cross. So kamu akan dapati cross yang cross garis yang ada dua-dua nombor punya ialah ini. Dan tadi cikgu kata kalau dialah yang kita akan darab. Bahagi dengan yang tertinggal. 1000. Hanya dalam matematik darab 1 kita tak tulis. So itu tengok. Tetaplah 580 bahagi 1000. Sebenarnya semua pertukaran unit yang awak belajar selama ini, kilometer pergi meter, kilogram pergi gram, semua boleh pegang teknik ini. Dengan kita sudah tahu apakah hubungan antara mereka, kita sudah senang. Termasuk yang cikgu ajar sebelum ini iaitu unit darjah kepada unit radian. Kita pun boleh pakai teknik ini. Okay. Tapi tadi Dini punya idea pun okey tak ada masalah. Awak dapat jawapan betul juga. Tak ada masalah. Okay. Hanya tadi awak lupa tengok yang cikgu punya ialah jarum jam bukan jarum minit. Okey, kita tengok soalan B. Okey, ini satu cerita sama. Okey, cerita baru. Satu cerita baru walaupun masih melibatkan masa Okey, dia kata untuk panjang jarum jam tu yang jarum pendek itu ialah
9 cm. Cari jarak yang dilalui oleh hujung jarum jam itu kalau masa mula masih pukul 7. Okey. Di mana jam panjang ini 9 cm. Okey. Dia tanya, hujung jarum ni sinilah. Hujung jarum sini. Berapa telah dilalui oleh dia kalau jarum itu tamat pada pukul 3 petang. Daripada pukul 7 pagi, dia tamat di pukul 3. So, berapakah jarak yang telah dilalui oleh jarum ini? So, sebenarnya apa yang ditanya oleh soalan? Syafiqah? Soalan sebenarnya nak apa? Istilah matematik dia ialah apa? Syafiqah? Syafiqah? Teacher. Awak rasa? Memang sebut jarak yang dilalui. Tapi sebenarnya istilah matematik yang betul ialah apa? Apa yang dikehendaki oleh dia sebenarnya? Boleh Syafiqah cuba? Panjang lengkuk teacher. Ya, okey. Sebenarnya apa yang dikehendaki oleh soalan ialah panjang lengkuk. Okey? Boleh ya? So, jejari kita ada kan 9. Sudut. Okey? Sudut. Okey, katakan cikgu namakan tempat ini sebagai A, tempat ini sebagai O, tempat ini sebagai B. Sudut mana yang perlu kita rujuk? Kiasadina? Sudut sebelah kuning ini ke? Sudut sebelah biru ini? Kiasadina? Dekat warna biru tu. Ya, okey. Sebab panjang lengkuk di sebelah atas kan. So kita kena ambil sudut yang warna biru punya. Okey. Next question. Macam mana nak cari sudut itu? Macam mana nak cari sudut itu? Aizat? Ada idea? Boleh gunakan pengetahuan yang baru belajar tadi. Aizat? Ada idea tak macam mana nak tahu sudut ini berapa? Aizat? Tak dapat je. Tak ada Langsung idea. tak nampak. Dia ada kaitan lebih tadi ialah kita tahu sudut, baru kita tahu berapa jam. Sekarang proses terbalik. Awak tahu tak berapa jam di sini? 7 pagi sampai 3 petang berapa jam? Pakai jari pun boleh kira kan? Berapa jam? Pakai jari bilang pun tak apa. 7 pagi sampai 3 petang berapa jam? 8. 8 jam. 8 jam. 8 jam berapa darjah? Tadi kita tahu berapa darjah, kita pergi cari jam. Sekarang proses terbalik. Kita tahu berapa jam, kita nak tahu berapa darjah. Okey, cikgu tak terang di sini. Kamu fikir sendiri ya. Kamu fikir sendiri. Okey. Lepas awak tahu sudutnya, saya rasa nak buat ini tak ada masalah sudah kan? So kalau dalam darjah, maksudnya rumus S kita sepatutnya pakai rumus apa? Nuha. Kita kena pakai J theta ke theta per 360? Darab 2 pi J. Nuha, rumus mana sepatutnya pakai? Sekejap. Kalau kita sudah dapat jawapan dia dalam unit darjah. Theta per 360. Okay, kita akan gunakan ini. Okay, soalan ni sengaja cikgu tak cakap habis Tapi dia ada, kalau atas A itu awak boleh faham, B ini sepatutnya awak boleh buat. Dia proses yang sungsang. Kalau tadi, okay, cikgu kecilkan sikit dah.
Kalau tadi kita tahu dia 144 darjah, lepas tu baru kita kira berapa jam digunakan. Tapi untuk soalan P ini terbalik. Kita tahu dia telah gunakan 8 jam. So kita perlu tahu 8 jam ini sebenarnya berapa darjah. Boleh pakai idea cikgu, boleh pakai idea Dini tadi ya. Lepas dapat darjah itu, awak masuk ke dalam rumus untuk tahulah berapa jarak yang telah dilalui. Okey, cikgu bagi tip sampai sini, awak fikir sendiri ya. Boleh ya? Okey. Baru 2 soalan. Kita pergi kepada soalan 3. Cuba kamu baca sikit nak faham soalan dia macam mana ni. Raja menunjukkan dimensi ukuran padang lontar peluru bagi sekolah menengah. Bagi kategori L18, atlet mesti melontar 6 meter daripada pusat lontaran untuk dapat 1 mata. Dan 8 meter daripada pusat putaran untuk mendapat 3 mata. Cari luas kawasan dalam meter persegi untuk 1 mata. So kita perlu tahu kawasan mana yang dimasukkan oleh dia. Okey. Cikgu besarkan sikit. Ini pusat bulatan. Soalan kata, kalau dia lontar 6 meter daripada pusat lontaran. So 6 meter ini sebenarnya ialah apa? Jejari. Okey. So, kalau kita boleh lontar sampai 6 meter, kalau kita boleh melepasi garis ini, kita akan dapat 1 mark. Boleh ya? Itu ayat dia. Ini masuk ayat ini. Okay, dia lontar 6 meter daripada pusat lontaran, dia akan dapat 1 mark. Okey. Ayat kedua dia, kalau dia lontar 8 meter daripada pusat putaran, dia akan dapat 3 mark. Maksudnya, daripada pusat bulatan ini, kalau dia lontar sampai 8 meter, melepasi dia, sebab dia akan dapat 3 mark. Dia akan dapat 3 mark. So soalan ini, cari luas kawasan dalam meter persegi untuk 1 mata. So sebenarnya kawasan mana yang disebutkan oleh dia? Okey, kejap cikgu warnakan. Okey, ini warna kuning. Okey, ini warna biru muda. Okey, ini warna ungu. Okey, ini warna hijau. Okey, soalan saya. Kawasan manalah yang ialah kawasan boleh dapat 1 mata? Wadina? Kawasan ungu. Kawasan? Ungu. Ungu ke biru? Ungu. Kawasan ungu. Ah. Kawasan ini. Kawasan ini maksudnya kurang daripada 6 meter punya tempat. Lepas bulatan itu tapi kurang daripada 6 meter. Dia boleh dapat 1 mark. Biru. Kawasan biru baru betul kan? Kawasan kuning dia dapat berapa mata? Kawasan kuning berapa mata? 3. 3, okey. So kawasan ini ialah kawasan dapat 3 mark. Kawasan ini lepas 6 tapi tidak over 8 dapat 1 mark. Kawasan 2, kawasan hijau dan ungu dia tak sebut. Kalau ikut pengalaman kita dalam sukantara maksudnya tak capai minimum punya permintaan, tak dapat markah lah. Okay? So sebenarnya soalan ini tengah tanya apakah luas kawasan ini? Apakah luas kawasan Peloret ini? Boleh buat sendiri? Nampak idea? Aku pergi soalan lain ya. Kalau tidak tak sempat awak tengok soalan seterusnya. Awak fikir sendiri ya macam mana buat seterusnya. Okey, soalan 4. Ada satu tayar bicycle. Okay, kita ada satu bicycle. Okey, diameter dia
Diameter dia 0.6 meter. Jika tayar itu berputar 0.8 radian setiap saat. Soalan tanya, berapakah laju tayar itu dalam putaran sesaat? Maksudnya ialah dalam satu saat dia putar berapa putaran? Soalan ini tak ada kaitan dengan sukatan membulat. Soalan ini uji common sense kamu sahaja. Macam jam tadi. Dia satu saat dia pusing 0.8 radian. 0.8 radian sebenarnya berapa putaran? So, siapa boleh bagi idea? Siapa boleh bagi idea? Kena sebut nama. Nasra? Idea kamu? Tak tahu lah teacher. Tak tahu. Okey, kalau cikgu buka kepada sesiapa boleh nampak idea? Lelaki? Kerana lelaki lebih pandai tengok benda-benda ini. Ada? Dini ada? Dalam satu saat, dia pusing 0.8 radian. 0.8 radian ini sebenarnya berapa putaran? Tak dapat juga. Siapa boleh dapat idea? Sebenarnya sangat simple soalan ini. Bila awak tahu cara kira dia, dia sebenarnya sangat simple. Seorang pun tak boleh. Okey, kamu tengok soalan ini, dia bagi maklumat ialah dalam satu saat, dia putar 0.8 radian. Tapi soalan tak nak dalam unit berapa radian per saat. Soalan ini nak berapa putaran. Ini ialah berapa putaran. Okey, soalan saya balik ini. Satu putaran itu dia akan pusing berapa radian? Satu putaran, satu pusingan itu akan melibatkan berapa radian? 2 pi. 2 pi. So, satu putaran melibatkan 0.8 radian. 2 pi radian, sorry. Melibatkan 2 pi radian. So, kalau saya nak tahu 0.8 radian, ada berapa putaran? Idea? Sudah pakai tik sampai sini pun tak boleh lagi. Satu putaran 2 pi radian. Sekarang saya ada 0.8 radian. Bahagi je. Apa bahagi apa? 0.8 bagi 2 pi. Okey. 0.8 bagi 2 pi. Sebenarnya ada darab satu lah. Tapi tak tulis tak apa. Okey, Hania awak kena ringkaskan jawapan ini. Jawapan ini perlu diringkaskan. Unit pi tak boleh hilangkan. Okey, unit pi tak boleh hilangkan. Mesti masih ada. Tapi dalam matematik kita tak benarkan ada pecahan, ada nombor perpuluhan. Okey, untuk soalan ini nanti cikgu akan bagi bila awak nak key in jawapan cikgu akan bagi dalam pilihan lah A, B, C, D, E yang banyak-banyak itu. Kamu pilih yang sama dengan awak punya lah. Sebab cikgu takut awak ada masalah nak tekan pi nanti ya. Okey, kalau cikgu punya pilihan tidak ada satu pun ngam dengan awak punya, maka awak jangan pilih. Maksudnya awak tiada jawapan yang sama. Tapi kalau tak silap saya memang sediakan satu tempat. Semua jawapan tak sama. Awak tulis taklah sama lah. Nanti cikgu akan minta awak bagi penyelesaian ya. Ya. So ringkaskan jawapan ini tapi pi tak boleh hilang. Fikir macam nak buat. Okey, soalan B.
jauhkah telah dilalui oleh basikal itu dalam 1 minit? Jadi kita sudah tahu, okay, 1 saat berapa putaran. Kalau saya nak tahu 1 minit, macam mana? Kita sudah tahu di sini 1 saat berapa putaran dia lakukan. Sekarang saya nak tahu, okay, berapa jarak telah dilalui oleh basikal ini dalam 1 minit. Baik, masa nak habis ni? Siapa lagi tak pernah panggil lagi? Dini? Dini tadi soal bagi pendapat lah. Amiza? Amiza? Idea kamu? Amiza? Sekejap. 1 saat dia pusing begitu banyak putaran. 1 minit berapa telah dilalui oleh dia? Darab 60 ke teacher? Okey, kalau kamu darab 60 yang awak, okey, kita dapat 1 saat, okey, dia jalankan sekian-sekian lah, tak tahu berapa jawapan ini, berapa putaran. Kalau awak darab 60 sebab 1 minit kan awak darab 60. Okey, jawapan, okey, awak akan darab 60. Yang awak dapat ini adakah merupakan jarak yang dilalui? Yang awak dapat itu ialah putaran kan? Faham maksud saya? Katakan di sini awak kira, jawapan ini tak betul. Katakan tadi awak kira 1 saat dia buat 2 putaran. Maka bila cikgu tanya awak dalam 1 minit. Kalau awak darab 2, awak ambil nombor 2 ini, awak darab 60, awak dapat 120. 120 itu bukan jarak yang dilalui oleh dia. 120 itu ialah 120 putaran telah dilakukan oleh dia. Faham? Tapi memang kena buat kerja ini. Hanya tak habis buat lagi. Lepas tu, sini pergi sini, kita darab 60 lah. Tapi itu masih berapa putaran. Soalan bukan tanya berapa putaran. Soalan tanya berapakah jarak telah dilalui oleh basikal itu. Auni? Macam mana? Saya sekarang sudah tahu berapa putaran telah dilakukan. Tapi saya nak tahu jarak yang dilalui oleh dia. Auni, ada idea? Teacher, Auni punya data habis. Oh, okey. Tak boleh cakap dengan saya sudah. Okay, tak apa. Diana? Diana? Tak tahu teacher. Tak ada idea langsung. Dia sebenarnya ada kaitan dengan tadi gear besar, gear kecilnya. Ada panjang lengkuk je. Lalui ada kaitan dengan apa? Panjang lengkuk je. Panjang lengkuk. Okey. Sambung. Siapa yang cakap ini? Sambung. Dah dapat. Okey. Sudah dapat berapa putaran lepas tu? Lepas tu cari panjang lengkuk dia je. Maksudnya awak akan buat S sama dengan J. Tak tahu je. Tak. Macam mana? Tak tahu baca. Okey. Siapa ada idea? Soalan ni ada 2 cara nak buat. Siapa ada idea? Masa tak cukup ni, cikgu cuba terangkan awak tengok mana satu awak boleh faham. Okey, satu cara ialah saya buat ialah, okey, saya sudah tahu dia ada berapa putaran kan?
di sini cikgu sudah tahu dia ada berapa putaran. Maka cikgu pergi kira lah satu putaran ini sebenarnya berapa jarak telah dilalui oleh dia. Dan untuk tahu satu putaran berapa jarak yang dilalui oleh dia, macam tadi gia kecil itu, saya gunakan S sama dengan J theta. Di mana J saya, roda ini berapa lah? Roda ini berapa? Roda ini dia punya diameter 0.6. So jejari dia 0.3. 0.3. So saya tahu jejari dia 0.3. So saya nak tahu satu putaran maksudnya satu pusingan lengkap. So kalau unit radian 2 pi lah. Boleh? Kalau kamu tak boleh, kamu gunakan 360 saja, tapi kena pakai rumus matematik lah ya. Okay, so di sini saya kira satu putaran berapa telah dilalui oleh dia. So kalau sekarang cikgu ada begitu banyak putaran, so berapa jarak yang dilalui oleh dia? Cikgu tarik ajalah. Cikgu tarik sajalah. Boleh? Itu satu cara saya buat. Okey, satu cara saya buat lagi ialah cikgu tidak cikgu langsung tidak gunakan putaran ini. Cikgu tidak gunakan maklumat putaran ini. Cikgu gunakan maklumat original itu. 1 saat 0.8 radian. Satu saat 0.8 radian. So apa yang saya buat, ini cara kedua, method 2. Method 2. Okey, 1 saat 0.8 radian dia telah pusing. So kalau sekarang saya ada 1 minit, berapa radian telah dipusing oleh dia? Macam nak kira? Saya jarak 60. Jarak 60. So sekarang saya tahu dalam 1 minit ini, inilah radian yang telah sudut yang telah dipusing oleh dia. Kalau saya nak tahu jarak yang dilalui, saya guna saja X sama dengan J theta. Di mana J ialah 0.3, sudut inilah. Okey, sebab masa saya tak cukup, cikgu akan berhenti di sini. So nanti bila kamu buat soalan ini, awak fikir semula awak faham warna biru ke awak faham warna ini warna apa? Warna zingga. Mana satu yang awak faham? Buat salah satu mencukupi So latihan untuk hari ini ialah soalan 1 sampai 6, tapi cikgu sempat bincang sampai soalan 4. Soalan 5, 6 awak cuba buat sendiri. Awak tunggu saya kejap